warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak sambung kepada tajuk kemahiran yang seterusnya, iaitu membina pernyataan daripada implikasi. So implikasi ni ada dua bentuk, jika maka ataupun jika dan hanya jika. Okey, tak apa, kita terus pergi kepada bentuk latihan supaya awak nampak. Ini adalah implikasi. Okey. Tengok soalan praktis kendiri 3.1D pada buku teks muka surat 65, soalan nombor 1. Bentuk implikasi jika P maka Q dengan anti jadian dan akibat berikut. Maksud soalan nak kita bina implikasi bentuk yang ada perkataan jika maka. Okey, macam mana kita nak bina? Okey, jika anti jadian maka akibat. Jadi kita akan salin jawapan dia sebenarnya jadi macam ni. Okey, so inilah bentuk implikasinya. Jika X sama dengan 3, maka X kuasa 4 sama dengan 81. Okey, untuk soalan B, apa jawapan B? Okay, kita tengok anti jadian dia X kuasa 3 tambah B X kuasa 2 tambah C X tambah D sama dengan kosong ialah persamaan kubik. Akibat A tak sama dengan kosong. Jadi bentuk implikasi bagi anti jadian dan akibat ini ialah bentuk implikasinya ialah jika X kuasa 3 tambah B X kuasa 2 tambah C X tambah D sama dengan kosong ialah persamaan kubik, maka A tak sama dengan kosong. Okey, untuk soalan C. Okey, so jawapan dia ialah jika N tolak 5 lebih besar daripada 2N, maka N lebih kecil daripada negatif 5. Okey, dan last sekali untuk soalan D, apakah bentuk implikasi yang kita boleh tulis? Okey, boleh. Macam mana kita nak bina implikasi daripada anti jadian dan akibat? Jika anti jadian, maka ambil pernyataan akibat. Pastikan semua pada ayat tersebut awak kena salin betul-betul. Jangan tertinggal satu huruf pun. Kalau tertinggal satu huruf, hilanglah markah untuk soalan ni. Okey, boleh. Ini adalah soalan bentuk yang pertama. Membina implikasi daripada anti jadian dan akibat. So, jika anti jadian, maka akibat. Kita pergi kepada soalan yang kedua bagi praktis kendiri 3.1D. Untuk soalan yang kedua, menentukan anti jadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q. Okey, kalau tadi dia bagi anti jadian dan akibat, kita bina implikasi. Untuk soalan nombor 2, dia terbalik. Dia bagi implikasi, awak kena tentukan apa dia anti jadian, apa dia akibat. Okey, tengok soalan A. Diberi implikasi dia ialah jika X ialah nombor genap, maka X kuasa 2 ialah nombor genap. Okey. So, kita abaikan perkataan jika, kita ambil ayat selepas jika. Okey. X ialah nombor genap. Abaikan perkataan maka, kita gariskan ayat selepas perkataan maka. Okey. So, ingat balik latihan yang pertama tadi. Jika anti jadian, maka akibat. So, jawapan untuk soalan A, anti jadian dia ialah X ialah nombor genap. Manakala akibat, okey, boleh. Jika anti jadian, maka akibat. Jadi kita keluarkan jawapan dia, anti jadian ialah X ialah nombor genap, akibat X kuasa 2 ialah nombor genap. So ini jawapan untuk soalan A. Kita cuba soalan B. Untuk soalan B, jika set K, ni maksudnya dia tak ada unsur. Jika set K tiada unsur, maka bilangan K, unsur K sama dengan kosong. Okey, abaikanlah yang tak faham maksud penulisan ni apa. Ingat satu je, lepas perkataan jika ini adalah anti jadian, lepas perkataan maka ini adalah akibat. Jadi kita salin. Untuk soalan B, anti jadian ialah untuk akibat. Okey, boleh.
So, untuk soalan C, cikgu rasa awak pun dah faham. Lepas perkataan jika, ini adalah antijadian, kena salin semua. Lepas perkataan maka, ini adalah akibat. So, antijadian untuk C ialah X ialah nombor bulat. Akibat 2X ialah nombor genap. Untuk soalan D, lepas perkataan jika, ini semua ialah antijadian. Bukan akibat ya. Jika antijadian, maka belakang ni yang panjang ni ialah akibat. Jadi boleh salin dia punya pernyataan. Antijadian untuk D, garis lurus AB ialah tangen kepada bulatan P. Akibat garis lurus AB hanya menyentuh bulatan P pada satu titik sahaja. So, cikgu harap awak faham untuk soalan nak menyelesaikan bentuk soalan yang kedua. Okey, kita nak pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, untuk soalan nombor 3. Okey, sekarang ni kita nak bentuk implikasi yang kedua. Okey, tadi soalan 1 dan soalan 2, bentuk implikasi dia ialah jika maka. Kali ini kita nak tukarkan bentuk implikasi 1, yang mana implikasi yang pertama tadi ialah jika maka, kepada bentuk implikasi yang kedua, iaitu jika dan hanya jika. Okey, kalau tengok pada soalan A, dia bagi dua implikasi. Jika K ialah nombor kuasa 2 sempurna, maka punca kuasa K ialah nombor bulat. Kemudian dia bagi implikasi yang kedua, jika punca kuasa K ialah nombor bulat, maka K ialah nombor kuasa 2 sempurna. Untuk bina implikasi bentuk jika dan hanya jika, kita hanya pandang implikasi yang pertama, iaitu jika K ialah nombor kuasa 2 sempurna, maka punca kuasa K ialah nombor bulat. Okay, kita tengok yang pertama ini sahaja. Okey, tengok yang pertama, potong perkataan jika, potong perkataan maka. Automatik ini ni yang tinggal ni ialah P. So, maksudnya untuk jawapan soalan A, kita akan tulis. Okey, ini ialah jawapan bagi soalan A. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q. So, kita potong perkataan jika, kita potong perkataan maka, kita salin ayat selepas jika. K ialah nombor kuasa 2 sempurna. Jika dan hanya jika, punca kuasa K ialah nombor bulat. Okey, boleh. So, cikgu tunjukkan contoh B. Okey, jawapan untuk B. Ingat ya, kita hanya tengok baris yang pertama, potong perkataan jika, potong perkataan maka. Jadi, kita akan salin apa yang tinggal. Okey, P tindan Q sama dengan P jika dan hanya jika P subset bagi Q. Okey, ini jawapan untuk soalan B. Untuk soalan C, sama je step dia. Kita hanya pandang implikasi yang pertama, kemudian kita potong perkataan jika, potong perkataan maka. Dan jawapannya ialah PQ sama dengan 1 jika dan hanya jika P sama dengan Q kuasa negatif 1 dan Q sama dengan P kuasa negatif 1. Untuk soalan D, potong jika, potong maka. So, jawapan dia ialah K kuasa 2 sama dengan 4 jika dan hanya jika kurungan K tambah 2 kurungan K tolak 2 sama dengan kosong. So, ini adalah bentuk implikasi yang kedua, jika dan hanya jika. Kita pergi kepada soalan nombor 4 latihan. Okey, soalan nombor 4 dia minta tulis dua implikasi. Okey, tengok soalan A diberi PQR ialah poligon sekata jika dan hanya jika PQ sama dengan QR sama dengan PR. Step yang pertama, kita potong perkataan jika dan hanya jika. Kemudian kita tulis implikasi 1 sebab soalan nak dua implikasi, maksudnya ada implikasi 1 dan implikasi 2. Okey, jika maka. So, ini ialah implikasi 1. Manakala implikasi 2, jika maka.
So, ini adalah jawapan untuk soalan A. Implikasi 1, kita terus saja ikut susunan. Jika PQR ialah poligon sekata, maka PQ sama dengan QR sama dengan PR. Untuk implikasi 2, kita terbalikkan. Ambil yang belakang dulu. Jika PQ sama dengan QR sama dengan PR, maka PQR ialah poligon sekata. Okey, boleh untuk soalan A? Untuk soalan B, okay, diberi M per N ialah pecahan tidak wajar jika dan hanya jika M besar pada N. Jadi kita potong perkataan jika dan hanya jika. So, apa jawapan implikasi 1 untuk B? M per N, jika M per N ialah pecahan tidak wajar, maka M besar daripada N. Itu adalah implikasi 1. Implikasi 2, jika M besar daripada N, maka M per N ialah pecahan tidak wajar. Kita terbalikkan, ambil yang belakang dulu, jika pernyataan belakang, maka pernyataan yang di depan. Okey, cikgu harap awak boleh buat latihan yang akan cikgu berikan. So, kalau ada masalah, boleh refer cikgu tentang implikasi. So, implikasi ini secara kesimpulannya ada 2. 1, bentuk jika, anti jadian, maka akibat. Bentuk yang kedua ialah jika dan hanya jika. Okey, boleh? Okey, sekian, terima kasih.